Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampal di belakang Dewan bagi tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan selari ini akan dirakam dan akan ditayangkan sebagai siaran tertunda di YouTube Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Mohon semua untuk memastikan telefon bimbit sentiasa berada di dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruang pembentangan dan juga yang mengikuti siaran tertunda di atas talian. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 4 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023 KONPI 3 2023. Pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 2 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini yang akan diwakili oleh Puan Rozita binti Abdul Muttalib dari Kolej Matrikulasi Kedah dan Puan Nur Hidayah binti M. Razif dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Pembentangan hari ini juga akan dijurikan oleh juri-juri yang berpengalaman pastinya. Mereka adalah Encik Mak Yatim bin Arifin dari Hospital Putrajaya dan Puan Nurdiana Hayati binti Kamudin dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Para pembentang dan hadirin sekalian, di sini dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal-jawab. Loceng akan dibunyikan sekali lagi sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinantikan telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori kumpulan inovatif dan kreatif KIK. Untuk itu, sesi pembentangan akan dibuka dengan menjemput pembentang yang pertama iaitu Puan Rozita binti Abdul Muttalib dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan pembentangan bertajuk Q Holder. Dipersilakan. Tak apa. Tak nampak lah. Tak nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Moderator, panel penilai, jawatankuasa penganjur dan rakan-rakan sekalian. InsyaAllah pagi ini saya akan membentangkan projek kumpulan saya, kumpulan SRM yang bertajuk Q Holder. Sebenarnya ada video tapi tak boleh nak play tadi, try memang tak boleh. Tapi tak apalah sekejap. Okey, projek kami adalah Q Holder. So berfungsi untuk ni lah untuk kalau ikutkan Q Holder ni maksudnya Quran Holder lah.
Quran holder untuk bawa Al-Quran. Okey. Dan juga untuk sebagai tempat penyimpanan Al-Quran. Okey. Stand. Boleh juga. Oh, tapi tak ada dah kot yang nak tunjuk. Tak apa kot. Boleh. Maaf ya. Okey. Okey, alhamdulillah. Projek ini mendapat kelulusan dan sokongan daripada pihak pengurusan tertinggi Kolej Matrikulasi Kedah. Projek ini juga signifikan ya, kerana ia seiring dan sejajar dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia, objektif bahagian matrikulasi, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, meskipun teknologi digital berkembang dengan pesat, digunakan dengan pesatnya pada ekosistem pendidikan pembelajaran abad ke-21, namun kaedah talaqi masih lagi diamalkan, dan kaedah ini perlu dilestarikan, terutamanya untuk pembelajaran ilmu-ilmu yang berkait dengan keagamaan dan juga kemahiran Al-Quran, serta ilmu yang berkait dengan kerohanian. Seterusnya, kaedah pemilihan projek. Tercetus idea untuk menghasilkan projek ini berikutan isu yang timbul dalam kuliah Tafaquh Fiddin dan juga kelas Tadabbur Al-Quran. Okey, di mana pelajar dan pensyarah yang menghadiri kuliah dan kelas ini tidak disediakan dengan alat bantu untuk meletakkan Al-Quran. Jadi daripada situlah kami timbulnya idea untuk menghasilkan queue holder. Okey, kumpulan kami menggunakan teknik SMART untuk menganalisis permasalahan, di mana projek ini adalah spesifik, measurable, achievable, relevant dan juga time bound. Seterusnya, sasaran, outcome dan juga impak untuk projek ini. Jadi sasaran keberhasilan bagi projek ini adalah untuk memudahkan proses pelajar untuk meneroka ilmu-ilmu. Kemudian projek ini juga sesuai untuk pelajar dan juga untuk semua peringkat masyarakat, dan projek ini juga dia pelbagai fungsi lah, produk ini ya, dia pelbagai fungsi. Okey, sasaran impak kami bincangkan kat sini ada 4, iaitu dari aspek masa, kualiti, kos dan juga kaedah. Seterusnya, tindakan penyelesaian dan pembuktian. Strategi yang kami gunakan adalah 5W dan 1H. Okey, iaitu what, apa yang dihasilkan, why, kenapa, who, untuk siapa, when, bila, sesuai digunakan, where dan juga how. Okey, seterusnya penghasilan prototype. Produk ini direka bentuk berasaskan 2 elemen, iaitu elemen rangka dan juga bag. Okey, ada 2 elemen, rangka dan juga bag ya. Jadi rangka tu dihasilkan daripada kayu. Rangka prototipe dihasilkan sepenuhnya daripada kayu dan juga disambungkan dengan skru. Dan bag tu dihasilkan daripada material fabrik lah, kain. Okey. Jadi selepas siap prototipe tu, kami telah menjalankan uji cuba
di Kolej Matrikulasi Kedah pada 2 hingga 7 Mei 2023 bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tahap kebolehgunaan dan keutuhan key holder serta untuk mendapatkan cadangan penambahbaikan. Kami juga telah melantik panel penasihat untuk mendapatkan perakuan dan juga maklum balas, iaitu yang pertamanya Puan Roshidah binti Romli, yang kedua Encik Muhammad Hakim bin Azli, dan yang ketiga Encik Azrul Amri bin Ahmad Basri. Selepas mendapatkan maklum balas daripada panel penasihat, kami telah membuat penambahbaikan di mana rangka key holder yang sebelum ni dibuat daripada kayu sepenuhnya telah ditambah baik dengan menukarkan kat bahagian ni rod aluminium untuk produk yang lebih ringan lah. Okey. Dan seterusnya beg ditambahkan dengan kemasan pada tepi beg kat sini. Okey. Jadi itu adalah sebagai orang kata kemasan dan juga sebagai dekorasi untuk produk lah. Okey, seterusnya keberhasilan projek. Pencapaian outcome. Yang pertama dari segi masa penggunaan dapat dioptimumkan khusus untuk pengajaran dan juga penggunaan peribadi. Jadi tak perlu ambil masa yang lama lah untuk mencari rehal. Yang keduanya, kualiti produk. Produk ini sememangnya ringan, reka bentuk yang menarik dan mempunyai kepelbagaian fungsi. Bukan saja untuk letak Al-Quran sebagai rehal, tapi juga boleh guna untuk bahan-bahan yang lain lah. Sejadah ke, kurs pun boleh, air pun boleh, apa-apa sajalah. Okay? Jadi kalau pergi ke kelas tahsin Quran ke, kita bawa dan boleh guna terus sebagai rehal. Okey. Seterusnya kos, ia tidak memerlukan kos yang tinggilah. Dan kaedah key holder datang bersama pelbagai fungsi tempat penyimpanan. Ia juga mesra pengguna lah. Okey, impak projek. Kita akan lihat daripada 3 aspek lah. Yang pertamanya agensi, iaitu Kolej Matrikulasi Kedah. Yang keduanya komuniti luar dan juga yang ketiga alam sekitar. Okey. Seterusnya faedah sampingan luar jangka, ia memudahkan pengguna untuk membawa peralatan lain juga seperti telekung, sejadah buku dan pakaian. Ia juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan Al-Quran dan bahan-bahan yang lain. Organizer lah Kalau kat rumah tu kita boleh letak lah buku resipi ke apa-apa kan kat situ. Okey. Potensi pengembangan inovasi. Produk ini berpotensi untuk dikembangkan kerana belum ada lagi yang seumpamanya di pasaran. Ia sudah mencapai tahap kesediaan untuk bersaing di pasaran kerana telah mencapai matlamat penghasilan produk inovasi. Ia mampu menarik minat pengguna untuk memilikinya kerana mempunyai kelebihan dan aspek reka bentuk yang menarik, kepelbagaian fungsi yang praktikal dan efektif. Produk ini juga berpotensi untuk dikembangkan lagi di masa hadapan. Mungkin kita boleh pelbagaikan saiz, sebab sekarang ni masih satu saiz lah, dan boleh variasikan warna lah. Okey. Seterusnya pengkomersialan, ia memang berpotensi untuk dikomersialkan. Produk yang baru dan belum ada dalam pasaran, dan kos keseluruhan untuk satu unit produk adalah lebih kurang, anggaran kosnya lebih kurang RM30. Tapi kalau untuk pengkomersialan, kita akan
bina dalam kuantiti yang banyak, jadi kita akan beli bahan-bahan tu secara pukal. Jadi kosnya akan lebih rendah lah, sebab bila beli bahan secara pukal tu dia lebih murah kan. Okey, kami juga telah sebar luaskan produk ini ke tadika sekolah-sekolah di sekitar Changlun, Jitra dan juga Alostar. Antaranya adalah Tadika Generasi Gemilang di Taman Resak, Changlun, Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid di Jitra, dan Marlik, Ma'had Ar-Rahmah li Tahfiz Al-Quran di Alostar. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya ni dah mak budak dah, tapi masih baru nak belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua penggerak-penggerak KIK. Tahniah kumpulan di atas inovasi Q holder. Kat sini ada beberapa, kalau ikutkan banyak soalan nak keluarkan. Lagi ketak. Okey, kita ambil basic je. Okey. Dalam kaedah pemilihan projek, okey, Puan kata kumpulan telah membuat sesi brainstorming atau percambahan fikiran untuk mencari tajuk projek atau menjalankan projek. Okey, kat sini Puan nak nyatakan bahawa ada 3 apabila pelajar dan pensyarah menghadiri kuliah. Lepas tu pelajar dan pensyarah perlu membawa 2 beg. Beban kepada pelajar pensyarah. Okey, kat sini adalah bukannya masalah. Dia adalah penyata masalah. Oh, penyata. Dia menerangkan masalah tersebut. Okey. So kat sini bolehlah taruh tajuk apa dia punya masalah dia, apa masalah dia. Adakah kesukaran membawa Al-Quran ke dewan khusus ke apa ke? Itu pun. Ya. Ataupun sukar untuk mendapatkan rehal di kelas. Oh, ni penyata ayat macam ni. Ya. Dia bukannya masalah ni. Dia menerangkan masalah tu. Oh, baik. Ni huraian lah maksudnya. Huraian dia. Masalah tu. Okey, jadi kat sini kena betulkanlah kat sini. Okey, cuba carikan dia punya apa masalah-masalah yang berkaitan dengan tu. Okey. Okey. Kemudian saya kalau tengok ni banyak ni. Okey. Kat sini dia katakan bahawa projek ini telah diperkembangkan di 3 tempat. Yang menarik saya tu dia kata kat sini telah Tadika Generasi Gemilang kat Changlun dengan Sekolah Kebangsaan. Kalau ikut kat sini banyak dah buat dah ni. Banyak. Maksudnya banyak produk ke? Banyak unit dah buat Oh, kami baru ambil tempahan lah. Berapa banyak tempahan tu? Berapa banyak tempahan? Setakat ni dalam 30 lebih lah. Tapi dalam proses lagi lah nak buat tu. Tak dijual lagi. Kena nyatakanlah betul sini baru kita nak nampak bahawa produk ni boleh diterima pakai. Kan? Okey, tu. Okey, yang ketiga sebenarnya berkenaan dengan prototype ni kan. Okey. Apakah data-data yang katakan bahawa prototype ni kena membuat pengubahsuaian yang hingga terkini? Ada data tak? Apa tujuan benda ni dibuat? Tujuannya untuk kita bawa Quran dan gunakan sebagai rehal lah. Ada data tak? Dia katakan berapa orang yang senang bawa? Belum balas lah maksudnya daripada pengguna tu. Ada tak data? Tak dimasukkan dalam tu lah. Kena masukkan lah sepatutnya. Kena masukkan lah. Untuk prototype pun kena masukkan. Ya, kena tahu barulah ada komen daripada pengguna kata produk ni kena tukar.
Daripada kayu pergi ke sana steel ke, daripada aluminium ke. Lepas tu kata tak nak corak kayu, kata tadi puan kata boleh nak bervariasikan berwarna, ada tak cadangan? Ada tak? Yang variasi warna tu ada. Adalah maklum balas daripada pengguna tu. Kenapa tak masukkan? Untuk kami nak tambah-tambah markah ni. Oh ya. Lepas tu kena potong markah kan ni? Tak ada, kita tak ada potong markah. Saya cuba bagi penerang, bagi input je sikit. Tak ada, saya perlu nak banyak jawapan. Okay, saya tanya. Kita memang bagilah orang maklum balas tu. Tapi tak masuk. Saya serah pada sahabat saya untuk soalan seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Tahniah untuk penghasilan projek. Macam Cik Yatim, saya pun banyak soalan sebenarnya. Susun di bawah ni. Okey. Paling saya nak tekankan dari segi produk lah. Kalau puan nak buat, puan nak komersialkan kan, produk ni nak dikomersialkan. Pertama, puan dah lantik syarikat untuk hasilkan benda ni? Belum lagi, kami upah tukang jahit dan tukang kayu je buat masa ni. Okey, maknanya puan kena ada MOU dengan tukang jahit dan MOU dengan tukang buat. Maksudnya kena ada kerangka. perjanjian lah. Yes. Berapa nak bayar dia berapa? Berapa costing untuk buat penghasilan tersebut. Okey, itu pertama. Yang kedua, pendaftaran harta intelek. Puan nak jual tapi puan tak ada lagi pendaftaran harta intelek. Belum lagi. Pun bahaya. Kalau saya ambil, saya dah nampak, saya jual je. Saya buat sendiri, saya jual kat pasaran. Puan tak boleh nak claim kata tu puan punya. Sebab saya buat. Berdasarkan puan tak ada pendaftaran harta intelek. So saya buat je lah. Yang ketiga, dari segi bila penghasilan produk, satu kena dapat kelulusan ataupun pengakuan pihak bertauliah. So puan kena uji cuba ketahanan produk tersebut. Dari segi berat dia, ketahanan dia, Quran berat mana dia boleh tampung. Puan letak berapa berat dia boleh cover benda tersebut. Jangan nanti orang beli puan kata boleh cover sehingga 10 kilo. Tapi saya baru masuk 2 kilo dah tembus. So benda-benda tu puan kena ambil kira. So kena cari orang yang puan boleh hantar untuk uji cuba barang tersebut. Tak boleh simply kata benda tu tahan tapi tak ada pengakuan. Macam kita beli produk lah. Panel penilai yang kami lantik tu, Cik Hakim tu dia ada baling lah. Key holder ni. Tahan lah, alhamdulillah, tak berterabung lah. Tu dari segi tu, adakah dia adalah pihak bertauliah yang diperakukan oleh badan kerajaan? Contoh, kalau kita buat barang kita nak jual, SIRIM. Kalau barang-barang elektrik, kita kena ada SIRIM. Kalau benda-benda pembinaan macam berdasarkan konkrit, kita kena dapat CIDB. Syarikat-syarikat bertauliah ni yang telah dilantik oleh kerajaan, kita kena dapat pengakuan tersebut. Kalau kita buat sistem tu perlu dipakukan oleh MCMC. Macam tu baru kita boleh nampak benda tu orang yakin nak beli. Maksudnya badan yang diperakukan oleh kerajaan lah. Okey. Baru kata benda tu selamat. Mana tahu tiba-tiba kayu tu ada bahan kimia, lepas 2 tahun 2 bulan keluar bahan kimia, kita tak tahu. So perlu pengujian tersebut. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dah kau? Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada panel penjuri, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Razif dari Kolej Matrikulasi Kelantan, mewakili kumpulan saya iaitu Integrate, ingin membentangkan kertas KIK kami yang bertajuk Special Distribution Calculator. Latar belakang kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli pensyarah unit matematik Kolej Matrikulasi Kelantan. Kumpulan ini ditubuhkan pada 23 Februari 2023 yang lalu. Dan bidang inovasi bagi kumpulan kami adalah inovasi sosial dalam kategori penambahbaikan, dan kami telah siapkan projek kami pada 10 Mei 2023. Bagi signifikan pemilihan projek pula, untuk memenuhi fungsi utama jabatan ataupun organisasi, kita lihat dulu misi, visi dan juga objektif BMKPM yang telah saya highlightkan dalam slide. Secara ringkasnya dapat kita lihat jelas ditunjukkan BMKPM berfokuskan untuk menjana pelajar unggul dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang teknologi, mempunyai minda yang kreatif dan juga sentiasa berdaya saing. Seterusnya, bagi organisasi KMKT sendiri, dapat kita lihat secara ringkasnya misi, visi dan juga objektif KMKT adalah untuk mementingkan keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, dapat menyediakan lulusan matrikulasi yang berkualiti tinggi. Seterusnya, bagi memenuhi kehendak pemegang taruh, dapat kita lihat piagam pelanggan KMKT seperti yang saya telah highlightkan di paparan skrin. Yang ketiga iaitu memastikan bahan bantu mengajar boleh digunakan. Jadi ini bertepatan dengan objektif utama kaedah yang dijalankan oleh kumpulan saya, dan secara tidak langsung ini dapat memastikan kesediaan pensyarah sewaktu mengajar, sama ada dalam mod kuliah ataupun tutorial bagi subjek matematik, dan melahirkan pelajar yang holistik dan berkualiti. Bagi memenuhi matlamat nasional, dapat kita lihat di sini artikel yang telah diterbitkan melalui Harian Metro pada 7 November 2022 yang lalu bertajuk Pikat Pelajar dalam STEM. So, dapatan daripada artikel ini, inisiatif yang berstrategik perlu dijalankan supaya dapat melahirkan lebih ramai bakat dan modal insan dalam bidang STEM untuk membantu proses pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu, bagi memastikan projek kami juga selari dengan ekosistem semasa dan galakan daripada kerajaan, kita dapat lihat buku jadual statistik yang berkait dengan tajuk yang kami pilih digunakan oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi di Malaysia, satu Malaysia, dan buku ini tidak dapat dicetak semula kerana ia melibatkan kos yang besar. Maka kumpulan kami telah terpanggil untuk menukarkan dan menyediakan alternatif, iaitu menyediakan buku statistik digital yang tidak memerlukan penggunaan kertas, dan ini sesuai dengan pendekatan yang dianjurkan negara untuk mengurangkan penggunaan karbon. Kaedah pemilihan projek dan analisis, ada 3 langkah yang kami buat. Yang pertama adalah step brainstorming, yang mana setiap ahli kumpulan telah pun datang dengan pernyataan masalah masing-masing, dan daripada 10 pernyataan masalah yang telah kami terima, kami telah membuat analisis menggunakan analisis SMART, dan daripada 10 itu hanya satu sahaja pernyataan masalah yang memenuhi ke-5 step, iaitu specific, measurable, achievable, realistik dan juga time based, iaitu pernyataan masalah yang kedua, di mana buku jadual statistik yang pelajar Kolej Matrikulasi di Malaysia gunakan semasa peperiksaan semester program matrikulasi terdapat banyak kesalahan nilai. Jadi kami teruskan dengan langkah ketiga, iaitu untuk mendefinisikan projek menggunakan 5W and 1H. Yang pertama, what? Kami fokuskan pada buku jadual statistik perlu ditambah baik penggunaannya. Yang kedua adalah where, iaitu di Kolej Matrikulasi Kelantan sendiri. Dan yang ketiga why, kerana terdapat nilai yang salah dalam buku jadual statistik tersebut. When, kami sebagai pensyarah unit matematik fokuskan semasa pengajaran topik Special Probability Distribution bagi semester 2. How adalah dengan mendigitalkan buku jadual statistik. Sasaran outcome yang telah kami fokuskan pada projek kami adalah untuk meningkatkan tahap kepuasan pensyarah matematik dalam menggunakan buku jadual statistik semasa mengajar topik berkenaan. Dan sasaran impak kami terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu mengurangkan kos atau peruntukan untuk mencetak buku jadual statistik baharu, sebab seperti yang telah saya nyatakan tadi, buku ini digunakan oleh semua pelajar program matrikulasi. Yang kedua adalah masa, dapat menjimatkan masa penyediaan pensyarah untuk menyediakan bahan dan alatan pengajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan standard kualiti bahan pengajaran.
Seterusnya, tindakan penyelesaian yang kami telah lakukan, boleh dilihat di sini ada 3 prototipe yang telah kami buat. Yang pertama, kami telah menyediakan salinan keras buku statistik untuk digunakan oleh pensyarah unit matematik dan juga semua pelajar KMKT sendiri. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan di mana buku ini tidak tahan lasak dan tidak kalis air. Yang kedua, saiznya juga agak besar kerana pelajar perlu bawa buku ini ke mana-mana dan ianya bersaiz A4. Dan saiz yang besar itu juga melambatkan pencarian nilai oleh pelajar sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan yang terakhir sekali adalah fokus utama kami, iaitu terdapat kesilapan nilai dalam tabel tersebut. Dan kerana kami menggunakan nilai yang diberikan oleh bahagian, masih terdapatlah nilai yang salah dalam buku salinan keras ini. Jadi kami teruskan dengan menghasilkan prototipe kedua di mana kami menggunakan aplikasi Google Sheet dan kami tukarkan bentuk hard copy tadi kepada bentuk digital. Nilai yang diperolehi tepat dan cepat kerana kami menggunakan formula dalam Google Sheet tersebut, dan ia membolehkan pelajar memahami konsep luas di bawah graf kerana kami juga telah menggunakan formula supaya Google Sheet tersebut terus memaparkan graf seperti di bawah tu untuk mencari keluasan. Namun begitu, prototipe kedua masih lagi ada kekurangan di mana paparan simbol ketaksamaan terlalu banyak dalam satu masa. Ini mengelirukan pelajar. Yang kedua adalah graf taburan seperti dalam gambar menggunakan warna yang berbeza kerana terdapat pertindihan kawasan. Dan yang ketiga, nilai kebarangkalian untuk taburan normal terlampau banyak untuk pelajar baca. Jadi kami teruskan dengan prototipe yang ketiga, di mana prototipe ketiga adalah penambahbaikan kepada prototipe kedua. Kami telah mengurangkan paparan simbol ketaksamaan dalam satu masa menggunakan drop down function dalam Google Sheet, dan kami juga menambah daripada 3 kepada 5 simbol bagi taburan diskrit, iaitu taburan binomial dan juga Poisson. Graf taburan normal juga ditambah baik dengan mengubah formula graf yang tadi ada banyak warna, sekarang menjadi kawasan kiri, tengah dan kanan menggunakan warna yang sama supaya pelajar tidak keliru. Dan yang terakhir sekali adalah pencarian nilai kebarangkalian taburan normal lebih mudah kerana dalam Google Sheet itu kami gunakan tindanan warna bagi row dan juga kolom, dan terus boleh baca nilai daripada dalam tu. So di sini saya lampirkan sekali gambar daripada Google Sheet yang telah kami hasilkan. Dan yang tindanan gambar tadi yang terakhir saya sebut adalah seperti di situ. Bila kita masukkan sahaja nilai, terus ada row dan kolom, student terus boleh baca nilai tersebut dan terus menjawab soalan. Secara konklusinya, prototipe 1 dan 2 tidak sesuai untuk pelaksanaan inovasi, dan kumpulan kami telah pun memilih prototipe yang ketiga sebagai produk akhir kumpulan kami kerana prototipe ini telah pun dihasilkan secara berperingkat dan telah berlaku beberapa penambahbaikan. Maklum balas juga diterima daripada pengguna prototipe ketiga, di mana saya adalah salah seorang pensyarah yang menggunakan prototipe ini. Ia lebih mesra pengguna dan selesa digunakan tanpa sebarang tekanan. Pengurusan kos operasi juga adalah murah dan ianya mudah dibawa ke mana-mana selagi ada internet. Ada capaian internet lah. Okey, ini contoh nilai yang salah, di mana yang di sebelah kiri ini adalah tabel yang pelajar gunakan dalam peperiksaan. Sehingga sekarang sudah hampir 20 tahun nilai ini dimurnikan oleh bahagian, dan nilai yang merah adalah nilai yang telah kami betulkan. Itu adalah contoh nilai lah. Dan seterusnya adalah keberhasilan projek. Sasaran outcome bagi projek kami adalah untuk memudahkan pensyarah mengajar di dalam kelas sama ada kuliah ataupun tutorial, dengan menyediakan bahan pengajaran digital tanpa bergantung kepada buku salinan keras semata-mata. Maksudnya tak perlu bawalah, dan jika kita menjalani kelas secara hybrid, pensyarah tak perlu tunjuk salinan keras melalui kamera. Dan faedah sampingan luar jangkanya adalah untuk meningkatkan kreativiti pensyarah dan juga mengurangkan penggunaan kos internet. Penilaian impak dan pembuktian bagi 3 kategori. Yang pertama, mengurangkan kos, di mana KPM tidak perlu lagi menyediakan peruntukan yang banyak untuk mencetak buku statistik. Dan yang kedua adalah kami dapat menjimatkan masa penyediaan bahan kerana masa digunakan untuk pertama kali sahaja menyediakan, dan selepas itu pensyarah boleh make a copy sahaja daripada Google Sheet tersebut dan meningkatkan standard kualiti bahan pengajaran. Yang seterusnya adalah potensi pengembangan projek. Tahap ketersediaan produk.
Special Distribution Calculator ini telah pun digunakan sepanjang sesi 2022-2023 di Kolej Metrokasi Kelantan sendiri, berfokuskan pada semester 2 yang lalu, yang mana ia melibatkan topik Special Distribution bagi 2 kursus iaitu Mathematics Account AM025 dan Mathematics Science SM025. Tahap replikasi atau pengkomersialan produk ini telah dibentangkan di peringkat kolej sebagai amalan terbaik pensyarah matematik yang dapat meningkatkan min pencapaian kursus. Berikut saya lampirkan surat yang kami terima daripada pengarah sebagai tanda sokongan pihak pengurusan untuk menjalankan projek KIK kumpulan kami. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kumpulan. Integrate. Saya sebenarnya menunggu benda ni daripada bulan lepas, kumpulan ni. Okey. Saya tunggu-tunggu penjelasan yang lebih mendalam. Namun masih lagi kurang mendalam. Kerana apa? Saya tertarik kerana kesilapan yang berlangsung selama lebih daripada 2 dekad atas kiraan matematik. Okey. Mungkin jadi dia punya impak kat sini, outcome dan impak dia memang banyak, tapi kat sini tak ada. Okey, anda bayangkan bila anda betulkan kiraan tersebut, okey, apa yang dapat oleh pelajar? Pelajar dapat mengurangkan kesilapan semasa menjawab soalan. Okey, itu pelajar. Betul. Apa pula bagi penanda? Penanda pula dapat menanda dengan mudah tanpa perlu membetulkan semasa proses penandaan tu. Okey, sendiri. apa dapatkan lagi penghujung keputusan perpesaan dia? Keputusan pelajar lebih meningkat daripada sebelumnya lah. Okey, apa kepercayaan daripada orang luar apabila melihat keberkekanan benda ni? Orang luar akan lebih yakin untuk menghantar sama ada anak atau saudara mereka ke program matrikulasi sendiri. Okey. Dah boleh jawab dah. Itu baru satu saya tanya. Okey, tapi kenapa tak ada? Okey okey. Tu saya bagi tu ya. Okey, saya masuk ya. Okey, kat sini anda nyatakan bahawa brainstorm anda buat pada awalnya buku jadual statistik banyak kesalahannya. Ya, betul. Okey. Apakah kesalahan-kesalahan dia dalam tu? Tak dinyatakan. Maksudnya perlu nyatakan kesalahan nilai itu sendiri. Ya, kena nyatakan. Berapa banyak awak jumpa kesalahan-kesalahan tu yang telah berabad buat laku tu. Okay, kena nyatakanlah di situ pada penyataan masalah. Okey. Baru kita dapat bahawa anda nak membina program ni dengan fakta yang kukuh. Okey. Kemudian dari segi 5W1H, tiba-tiba tertukar pula wattnya daripada tadi tu kan dah betul dah buku pada jadual statistik pula tu kan. Tiba masuk yang lain dah tajuk dia mereka cipta pula. Patutnya ikutlah straight daripada tajuk dia. Okey. Kemudian nak tanya, dah buat penyeragaman antara kolej? Kami belum buat penyeragaman lagi sebab baru dibuat semester lepas. Jadi ketua kumpulan kami yang menyediakan template Google Sheet dan saya sebagai salah seorang pensyarah sains SM025 saya gunakan. Tapi kami telah pun menyebar luas secara tidak rasmi melalui lawatan kolej lain dan juga perkongsian sesama kawan rakan-rakan pensyarah lah dengan KMM dan beberapa kolej yang lain. Patutnya lebih cepat. Pasal apa? Untuk kita membuat penambahbaikan tentang kesilapan yang lampau. Betul. Okey. Jadi mana tak ada lagi penyeragaman lah ni? Penyeragaman tiada lagi dalam lagi, proses. Ya, betul. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Ada lagi? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya sikit je. Pertama tentang uji cuba, puan kena masukkan tarikh, masa dan juga tempat puan buat tarikh uji cuba tersebut. Memang ada prototype 1, 2, 3. So kita assume sebagai uji cuba sebab tu dia keluar prototype 1, 2 dan 3 kan. Betul. So kena ada tarikh, masa dan tempat. Maksudnya kalau contoh saya sendiri sebagai salah seorang yang gunakan prototype kedua dan ketiga, yang prototype 1 semua pensyarah guna untuk pensyarah AM dan SM. Masa kita buat uji cuba tu semua pensyarah guna katalah tarikh tempoh bila sampai bila. Tempoh so ada kena ada tempoh dia. Okay. So ada tarikh lah. Tarikh tempoh tu.
Kemudian kedua, penjimatan kos tadi. Kos masa Puan tak tunjukkan wow dia tu. Puan nyatakan dekat situ saja. Penjimatan kos ni. Cuba Puan tunjukkan. Okey. Satu cetakan buku tu berapa? Telah RM10. Contoh RM10. Student ada berapa? Telah 500 orang. Contoh. 500 kali RM10. Dari aspek nilai itulah. RM5,000. RM5,000 kali berapa college? Ada 14. Okey. Berapa? 15. Okey. So kita lah assume katalah setahun kita cetak yang itu lebih kurang 30,000. KPM cetak 30,000. 20 tahun kita cetak 20,000. 30,000 tu berapa banyak? Tu dari segi outcome. So dia convert kepada impact 30,000, 3 juta tu, contoh 3 juta. Apa KPM boleh buat dengan 3 juta tersebut? Dengan duit tersebut lah. Yes. So setiap satu tu dia boleh convert outcome, nampak nilai. Dan bila kita pergi ke impact, hasil daripada nilai tersebut apa kita boleh buat. Contoh kita boleh buat pembangunan sasiah, lebih banyak program-program, lebih banyak benda yang kita boleh gunakan tersebut. Itu jadi segi impact dia. Sama juga dengan penjimatan masa. Berapa banyak masa yang telah Puan jimat untuk belajar tu ni kan. Puan tak tunjukkan macam mana. Kalau dulu manual nak kena cari, selak berapa minit. Bila guna kalkulator ni berapa minit. Kena tunjuk benda-benda macam tu. Ada video penjimatan masa tu beza kuliah. Sebab saya mengajar kuliah semester lepas. Cuma saya tak lampirkan sekali lah videonya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Tuan.